Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar ibu ayah dan cikgu-cikgu pendidik di luar sana? Okey, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini kita dapat bersama lagi. Okey, hari ini makna nak share sikit saja lagi lah tentang perkembangan kanak-kanak. Hari ini Maklum nak cerita tentang perkembangan motor halus. Daripada bayi juga, apa itu perkembangan motor halus. Perkembangan, especially perkembangan jari lah, Maklum terus pada perkembangan jari bayi yang lahir, perkembangannya sudah hebat, dia menggenggam. Lepas tu kalau dengar bunyi kuat, dia buka kan. Itu adalah refleks. Refleks ni adalah pergerakan secara automatik yang berlaku pada bayi. Penting refleks ni. Contoh kalau dia mendengar bunyi bising tak atau dia tak buka macam tu, maknanya ada masalah pendengaran mungkin. Ada masalah lain mungkin ya. Okey, itu adalah refleks sikit sajalah ya. Okey, kemudian biasanya bila bayi akan genggam, genggaman ni sangat kuat Kita kalau kita letak jari kita, kita boleh macam angkat badan dia sebab dia kuat genggaman tu untuk memang dijadikan begitu untuk survival untuk kanak-kanak kalau ada apa-apa dia akan genggam so dia boleh selamatkan diri dia antaranya. Okey, dan bila dia genggam tu biasanya kita pakaikan sarung tangan kan bayi. Cuma maklum nak cadangkan di sini ibu bapa ibu pendidik yang menjaga pengasuh menjaga bayi sebaiknya bukalah sarung tangan bayi tu. Terutama bila dia jaga, kalau dia tidur tak apalah. Kalau dia jaga, kita buka dan kita main. Selalu maklum akan bukakan jari-jari tu, rasa pembukaan jari tangan dia, main dengan jari-jari dia, letak kat pipi kita, letak kat tudung, bagi dia rasa lah rasa pembukaan yang berbeza untuk merangsang. Sebab dia perlu dirangsang supaya dia lebih cepatlah perkembangan dia. So rangsangan-rangsangan ni kita bagi akan membawa pengetahuan ke otak dia. Dia mulai deria, contoh sentuhan juga deria akan membawa ke otak dia dan dia dapat input lah. Lebih banyak input yang kita bagi, lebih cepat dia berkembang. InsyaAllah. Okey, jari ni kemudian apa yang berlaku, bayi kan dia akan pegang dengan tapak tangan. Tapak. Kita bagilah dia pegang benda-benda yang lembut contohnya. Ikut saiz lah, ni saiz maklum. Jadi dia pegang dengan tapak tangan dia. Sebab ciri perkembangan fizikal adalah dari tengah ke tepi. Tengah ke tepi. Kita ambil yang tengah ke tepi bahagian ni. Dia ada atas ke bawah juga. Tapi kita nak fokus tengah ke tepi untuk motor halus. So, dia akan menggenggam dengan tapak tangan. Kemudian dia akan memegang dengan 3 jari. Kemudian lebih halus dengan 2 jari. 3 jari, 2 jari. Dia lebih halus. Ini dah dekat setahun lah kemampuan yang hebat. Kebolehan yang hebat yang dicapai oleh seorang bayi. Jadi, kita kena merangsang lah. Kalau dia boleh pegang tu, bagilah. Dia akan mengutip. Sebab tu budak kalau dah merangkak, dia merangkak. Kalau teori Piaget, dia panggil sensory motor. Dia bergerak, dia dah menjulur, merangkak. Dia menggunakan sensory, deria dia untuk membina pengetahuan dia. So, dia akan ambil lah. Ingat dia akan mengutip lah. Ni kulit kerang maklum ni. Hati-hatilah maklum simpan ni untuk budak-budak besar lah. Tapi kalau budak kecil kita bimbang dia masuk dalam mulut. Kalau kita bagi dia main boleh, tapi kita kena awasi dia. Tapi kita kena galakkan dia mengutip. Jangan kita pukul tangan dia. Biasa dia mengutip, kita cakap. Sebenarnya mengutip tu kemahiran jahiri yang hebat. Pada waktu ni, kalau dia mengutip, apa kita perlu buat? Kita kena rangsang, bagi dia lagi kutip. Supaya dia boleh berlatih. Bila dia berlatih, makin mahir dia. Jadi takkan kita nak bagi dia kutip benda-benda yang tak patut kan? Jadi antaranya kita bagi dia makan. Sebab memang bila dia kutip, dia nak masuk dalam mulut. Kita bagi dia makan sendiri. Dengan pengawasan. Bagi nasi, bagi dia makan. Memang bersepah-sepah. Tak apa, kita bagi dia. Dan kita suap lah sikit-sikit mana yang tak masuk mulut tu kan. Kita rangsang dia. Dan kita bagi benda-benda yang halus yang dia boleh kutip. Pastikan dia selamat lah. Penting kanak-kanak ni dia bayi dia tak tahu. Tapi kita kena rangsang. Jangan tak bagi. Nanti dia lambat. Okey, lepas tu dia dah banyaklah dia boleh buat meramas. Bolehlah buat main dengan tepung, main dengan pasir, main dengan air. Jari dia tu lembut.
Sebab ramai ibu bapa yang di luar sana akan kata, bila ya anak saya boleh menulis? Saya dulu selalu dapat soalan ni. Biasanya kalau siapa buka tadika, taska tahulah bilalah anak saya nak menulis ya. Ibu bapa teruja ya sebab nak tahu bila anak nak tengok anak dia menulis. Ibu ayah di luar sana, menulis ni adalah satu proses ya yang panjang. Dia bermula dengan kemahiran jari tadi. Dan dia halus ya bila dia sudah boleh pegang. Kemudian apa jadi? Dia akan menconteng. Perasan tak? Budak setahun lebih dia conteng. Sebab bila dia sudah boleh pegang, 3 jari atau ni 5 jari ke, dia akan conteng. Sebab, tapi contengan tu melibatkan motor kasar ni. Pergerakan lengan. Dia tidak halus lagi. Dia kasar sebab dia tak boleh memulas dan memutar. Ya, kalau nak menulis, kena ada memulas dan memutar, nak melakar, semua tu kan. So, dia conteng dia dulu. So, perkembangan ni, kita kena bagi dia. Bagi dia conteng. Kemudian, kamu akan perasan, contengan dia akan macam ada beralun-alun dah sikit. Beralun-alun dah sikit. Itu pasal proses melakar. Melakar. Ya, dia sudah melakar sebab dia sudah ada kemahiran tu. So, maklum satu lagi tip dari maklum, simpanlah botol-botol macam ni. Kemahiran memulas dan memutar. So, maklum suka simpan botol yang besar sikit sebab saya bimbang kalau dia buka nanti masuk dalam mulut kita tak perasan. So, kalau yang besar ni insyaAllah dia tak muat. Mulut kita pun tak muat. So, buka, tutup, buka. Yang ni, kemahiran ni hebat sangat. Nanti barulah dia boleh melakar sebab dia sudah ada pergerakan ni. Boleh buat memulas dan memutar. Ya, sebab dia punya gerangan tangan dia dah mampu buat benda tu lah. Ya, pergerakan tu. Jadi, kita kena bagi dia melakar. Banyak melakar. Yang ni lah bila masuk bilik air dia buka paip, tombol pintu pun dia boleh buka sebab dia boleh buat. So, dia nak cuba. So, kita kena bagi dia. Sebab kalau kita tak bagi tu yang dia meringik dan sebagainya, itu fitrah dia untuk berkembang. Ibu bapa, ibu ayah di luar sana, fitrah anak tu. Kemudian, daripada lakaran ni dia boleh melukis. Contoh ikan maklum lah. Alright, dia boleh melukis. Bagi dia melukis. Bagi kertas kosong macam ni. Tak kisahlah ikan tu bentuk macam mana. Tak kisah. Ikan macam mana bentuknya, biar kita terima. Lepas tu, bila melukis tu sebenarnya dalam lukisan tu kalau macam ni dia ada bentuk-bentuk tu adalah tulisan. Kalau kita dah biasa melukis, lembut tangan untuk melukis, akan mudah untuk anak menulis. Tak perlu dah dengan dotted line ke apa, tak payah. Natural saja dia boleh meniru tulisan-tulisan. Bila dia masuk tadika, insyaAllah 4 tahun ke atas tu, senanglah cikgu-cikgu untuk merangsang dia. Okey, nampak kat situ satu proses ya daripada jari yang digenggam dengan fitrah anak tu berkembang dan rangsangan kita ya. Bagaimana kita ni, ibu bapa merangsang perkembangan jari anak yang hebat daripada itu kepada menconteng, melakar, melukis dan menulis. Ya, dan menulis tu semua ni ada tahap-tahapnya. InsyaAllah Malu pernah share dulu. So Malu akan baliklah link di mana bahagian ni yang berkaitan dengan ini. Dan so itu sajalah untuk hari ini. Sedikit perkongsian dari Mak Dong. Semoga bermanfaat. Okay, selamat menyantuni fitrah anak-anak ya dari kecil supaya anak-anak membesar dengan tenang ya. Ibu bapa yang tenang, anak cemerlang. Okey, Allahuakbar. Assalamualaikum, salam bahagia.